العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Yang berbahagia Seribu Sa'adah Profesor Dr. Yahya bin Masum, Ketua Penjelaras Program Pimpinan Al-Fatih PDRM, Ketua-Ketua Jawatan, Pegawai-pegawai Wakil dari PDRM, urus dia daripada pihak PDRM dan juga Jabatan Bukti, tuan-tuan, tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam nama rahmat Allah Subhanahu wa taala dikurniakan kesihatan yang baik agar dapat sama-sama kita beribadah kepada Allah dengan tenang dan sempurna. Dibukakan 1001 pintu kebaikan untuk kita melakukan amal ketaatan kepada Allah. Yang paling penting, moga-moga diketuk pintu hati kita agar senantiasa bertakwa kepada Allah, melaksanakan sehabis baik titah perintahnya dan mencuba sehabis baik untuk meninggalkan larangannya, insya-Allah. Pada pagi ini siri kuliah kita sebenarnya bukan dalam surat tazkirah, bukan juga dalam ceramah, bukan juga dalam kuliah. Baik dia makan masa lama 30 minit, 45 minit. Kita lebih kepada kulluh, kuliah 10 minit. Saya pun tak tahu siapa yang mula-mula guna istilah tu. Kalau kultim kuliah 3 minit, kullim kuliah 5 minit, kultu kuliah 7 minit. Lah ada pula baru kulluh kuliah 10 minit. Jujur kita sebutkan di sini kuliah kalau kata 10 minit dia tak jadi kuliah. Dia jadi, dia memang semata-mata masuk fakta belakang. Dia tak boleh nak usi contoh yang banyak sangat. Jadi moga-moga 10 minit ni bermanfaat untuk kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 81, "Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa." Telah datangnya kebenaran, telah datangnya Islam, yang mana kebenaran Islam tadi itu telah pun melenyapkan kekufuran, kebatilan, kesalahan. Innal batila kana zahuqa, dan sememangnya kesalahan, kekufuran, kemungkaran tadi itu pasti akan lenyap, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam siri camp kepemimpinan nak mengikut jejak langkah Sultan Muhammad Al-Fatih. Satu perkara yang boleh kita kaitkan kisah peristiwa kepimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih ni dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sultan Muhammad Al-Fatih, kata Nabi, membuka kota Konstantinopel. Cuma Nabi tak sebut siapa nama pemimpin tu, pemimpin tu. Nabi cuma sebut akan datang satu zaman pemimpin itu adalah sebaik-baik pemimpin dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Kenapa? Saya nak tanya satu soalan. Siapa putih saya bagi soalan? Celik mata. Tadi kira boleh semua mengata kan. Siapa putih saya bagi soalan? Tak tahu, ni tak melawak. Kenapa bila yang bukan Islam menakluk sesuatu kota ataupun sesuatu negara disebut sebagai penjajahan, tetapi bila Islam menakluk sesebuah kota kita panggil sebagai pembukaan, bukan penjajahan? Korang fikir tak? Siapa tahu? Kena saya tunjuk? Baik. Kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Syed Jabar Al-Hasani Al-Husaini, nak beza kenapa Islam gunakan istilah pembukaan, fathu kan? Kalau Sultan Muhammad Al-Fatih membuka kota Konstantinopel, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fathu Makkah dalam peristiwa pembukaan kota Makkah. Bila kata Islam menakluk sesebuah kota, menakluk sesebuah negara contohnya, disebut sebagai pembukaan disebabkan apa? Bila kita dah pun memenangi menakluk sesebuah tempat, keuntungan hasil bumi tempat tersebut adalah untuk tempat tersebut, tak dibawa ke tempat pusat pemerintahan dan sebagainya. Tapi beza dengan penjajahan. Penjajahan yang dilakukan oleh bukan Islam, segala hasil bumi di tempat yang ditakluk tu dia akan bawa balik semua ke pusat pemerintahannya. Tapi Nabi SAW bukan macam tu. Nabi Muhammad, hasil bumi di Mekah adalah untuk ahli Mekah, bukan untuk ahli Madinah. Yang Nabi nak bawa di sini adalah pembukaan. Sebab tu bila mana masuk je kota Mekah melalui 4 penjuru, melalui 4 jalan,
Bila sampai saja di depan maqaf, lapangan tawaf tu, di keliling Kaabah, bukan setakat di lapangan tawaf, tapi di dalam Kaabah itu juga ada berhala. Nabi dengan sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, semua pakai hunus pedang masing-masing, menggunakan hulu pedang, ketuk, runtuhkan berhala sambil baca ayat ini. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sebab Islam ini datang bukan kepada nak menjajah, tapi lebih kepada nak buat pembukaan, nak membebaskan manusia daripada kesyirikan. Semuanya nak mengajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sultan Muhammad Al-Fatih pun buat pembukaan. Bukannya bila menang kita terus nak menindas sesuatu kaum, tidak. Kita datang, kemudian kita nak menyebarkan Islam, dan yang terlebih penting, bukan Islam itu di bibir mulut, tapi juga pada akhlak dan peribadi kita. Islam bukan sekadar pada IC kita yang warna biru tu. Islam pada praktikalnya. Macam mana cara kita nak mempamerkan Islam itu kepada non-Muslim. Macam mana selain daripada kita nak berdakwah kepada orang, yang paling penting sebenarnya kita nak berdakwah kepada diri kita sendiri. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, qala al-Habib al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di mana? Di mahkamah, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala esok. Yang pertama sekali Nabi sebut apa? Al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Berbetulan yang pertama itu, terus Nabi sebut yang kedua apa dia? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pertama Nabi sebut pemimpin yang adil. Yang kedua Nabi sebut terus apa dia? Pemuda yang hayatnya sentiasa usianya berlalu dalam masa dia itu mentaati Allah, melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana pun kita, apa posisi pun kita duduk di jabatan mana, atau institusi mana, organisasi apa sekalipun, buatlah yang terbaik dan pamerkan akhlak Islam yang terbaik. Sekalipun kita tidak menjadi seorang pemimpin, tapi kitalah yang akan menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Dalam riwayat lain Nabi SAW sebut, ala fakullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap daripada kita merupakan pemimpin, dan setiap apa yang kita pimpin pasti akan dipersoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pastikan kalau kita ini ada orang yang kita kata kenamaan, contohnya orang yang berjawatan, jangan kita menindas orang di bawah. Nabi bukan begitu. Dah menang dah takluk, dah menang dah pun kota Mekah, tapi Nabi tak pun menganiaya orang di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kalau ikutkan boleh je Nabi balas balik apa yang dia buat kat Nabi dulu. Lepas Nabi hijrah, Nabi cuma patah balik ke Mekah 4 kali saja. Makkah taqaddamatan, Nabi cuma 4 kali je qudum. Pertama, ketika mana peristiwa Hudaybiyah. Hudaybiyah Nabi baru nak sampai, tapi tak dapat masuk Mekah. Kali kedua tu, tahun depan tu Umrah Qadha tu kali pertama Nabi selepas hijrah, Nabi patah balik Mekah. Kemudiannya Umrah Ji'ranah. Kemudiannya Allahumma salli ala Muhammad Hajjatul Wada'. Yang satu lagi saya tak ingat, minta maaf. Dia tak boleh mengispoh dalam masa 10 minit. Tapi nak ceritanya Nabi sedih. Fathu Mekah, yang keempat. Fathu Mekah 4 kali je dah diusir tu, Nabi cuma patah balik ke Mekah 4 kali. Dan bila Nabi dalam peristiwa Fathu Mekah tahun 8 Hijrah, Nabi bertolak daripada Madinah 10 Ramadan, Nabi tiba di Mekah 20 Ramadan. Nabi boleh je nak balas balik dekat semua orang yang menganiaya Nabi SAW. Nabi tanya kepada musyrikin Mekah, kamu sangka apa yang akan aku lakukan kepada kamu hari ini? Sebab Nabi dah takluk kota Mekah, dah buat pembukaan kota Mekah. Tapi kata musyrikin Mekah di situ, apa kamu akan buat kepada kami? Innahu la khair, kan? Kamu akan buat yang baik-baik dekat kami, kan? Akhul karim ibni akhil karim, kamu ini orang yang mulia, kan? Anak kepada orang yang mulia. Dan kata Nabi SAW, hari ini aku tidak akan melakukan apa-apa kepada kamu. Cuma yang aku akan katakan seperti mana yang dikatakan oleh Nabi Allah Yusuf AS. Nabi Yusuf dia kena ayah dah dengan adik-beradik dah dulu. Kena ayah. Campak dalam telaga apa? Orang Melayu panggil apa? Pergi buta. Tapi bila dah besar, adik-beradik minta maaf. Allah rekodkan kalam Nabi Yusuf itu di dalam Al-Quran. Qala la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin.
Kan pada hari ini abang-abang semua tidak akan dipertanggungjawabkan, tidak akan diazab, tidak akan disiksa, tidak akan dibalas balik perbuatan abang-abang dulu kan. Saya minta ampunlah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di mana pun kedudukan kita, letakkan Islam itu dulu dalam diri kita. Kalau nak mula dalam satu organisasi, dalam kelompok kepimpinan ke masyarakat dan sebagainya, tapi kalau diri sendiri kita tak mula dulu, tak jadi juga. Dia kena mula dengan diri kita sendiri. Ingat, jangan sesekali kita menindas orang lain. Yang atas tindas bawah dah, sekali yang bawah dia tindas lagi yang bawah dah, sekali yang bawah dia tindas lagi yang bawah dah. Lelah pakai tindas tu kan. Tak nampak cantik Islam tu nanti. Dia nampak macam, oh depa ni pakai-pakai nak selamat pakung sendiri dah. Tak. Nabi SAW walaupun di satu tempat, satu kedudukan yang sangat selesa, tapi Nabi lebih memilih untuk sedikit susah. Sebab dengan susah tu lebih Nabi ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau kita demam kan, orang rumah tu, kita demam kalau teruk rumah ni kan, betul? Nak masuk bilik air pun, tolong Bapak Ustaz, ya Allah, Allah, betul ingat Allah. Masa dah sihat, Allah betul ingat kan. Pentingnya, beri pentingnya kita ni amalkan dulu kan. Satu orang ayah, dia nak amalkan Islam, dia jadi pemimpin yang baik. Tapi kalau dia sekadar bercakap di bibir mulut, dia tak buat. Anak tadi tu, dia pasal tak gamak nak katakan kita lah. Kalau dia habis kot pun dia cakap dalam hati dah, empok pun sama kata gitu. Tapi kalau lah seorang ayah tadi, seorang ibu tadi, dia tunjukkan satu contoh yang baik. Dia jadi pemimpin yang baik untuk anak-anak dia. Percaya dah. Kalau kata anak kita tu tak nampak depan mata kita, kalau kata kita dah tutup mata esok, korang-korang dia tunjuk kat kita, ayah dulu tak tinggal sembahyang Jumaat, mak dulu banyak puasa, ayah dulu banyak sedekah. Teringat kat arwah ayah, teringat kat arwah mak kan. Pemergian mereka pun baik je. Mula nak ikut. Ayah dulu banyak sedekah, anak pun ikut banyak sedekah. Mak tu banyak puasa, anak tu pun nak ikut puasa. Pentingnya kita ini tunjukkan suri teladan yang baik ala sabilit ta'lim. Sebab itulah kadang-kadang perbuatan baik ini, memang perbuatan baik itu sebaiknya disembunyikan. Tapi ada masa, ada tempatnya perbuatan baik itu perlu sekali-sekala dipertontonkan, ditunjukkan. Bukan untuk kita nak menunjuk-nunjuk, tapi tunjuk tadi tu ala sabilit ta'lim, untuk kita nak mendidik orang supaya sama-sama buat benda baik. Bila kita dah buat benda baik, jangan rasa hanya kita je yang buat benda baik. Bila orang kata kita baik, jangan kita sungguh-sungguh rasa yang kita ni baik. Bila kita dah pun buat benda baik, percayalah orang lain pun ada buat benda baik. Kena banyak bersangka baik, kena rajin buat baik, duduk dalam suasana yang baik, bukan sebab kita yang terbaik, tapi sebab nak sama-sama jadi baik. Soalan saya, berapa kali baik saya sebut? Boleh gelak je kan? Baik, saya cukup sekadar tu dulu. Dah lebih dah saya, lebih 10 minit dah. Lebih 10 minit dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Ambillah peluang duduk dalam camp kepemimpinan ni. Kurang-kurang kalau kata kita tak bagi impak yang besar pada tempat kerja kita sekalipun, kurang-kurang impak tu ada pada diri kita. Lama-lama daripada diri masing-masing, insya-Allah dia akan tolong siapa benda baik tu pada kawan-kawan kerja kan, kepada siapa saja yang mengenali kita, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.